Salam sejahtera Malaysia, selamat malam tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Maka sudah selesai penamaan calon pada hari ini. Ada beberapa rusuhan, bukan beberapa, satu saja rusuhan sebenarnya yang terjadi di Tenom yang berpunca daripada penolakan pencalonan Datuk Peter Anthony yang menyebabkan penyokong beliau marah betul. Okey, itu adalah berita yang baru diterima, ada rusuhan tapi semuanya dapat disettle dengan baik. Okey. So, yang terbaru ini yang pasti mengejutkan Zahid Hamidi. Zahid kena jawab ini dengan betul ya. PRU 15 wanita BN kecewa parti tidak tepati janji, kata Nuraini Ahmad. Nah, apa cerita dengan Zahid lagi ni? Aduh, Barisan Nasional terkejut lagi kali ini. Wanita Barisan Nasional terkilan apabila pencalonan golongan itu pada pilihan raya umum PRU 15 tidak memenuhi sasaran 30%. Seperti yang dijanjikan pucuk pimpinan parti sebelum ini. Aduh, di dalam parti pun tidak tepati janji. Macam mana rakyat mau undi ni? Macam mana rakyat mau undi kalau dalam parti sendiri pun wanita Barisan Nasional sendiri pun terkilan dan kecewa dengan tidak tepati janji daripada Barisan Nasional ni. Zahid kena jawab dan juga semua MCA, MIC sila jawab supaya rakyat boleh pertimbangkan mengundi. Menurut pengerusi wanita BN Datuk Seri Nuraini Ahmad, pihaknya sedar bahawa fokus untuk memenangkan parti ketika ini lebih menjadi keutamaan. Bagaimanapun, janji itu akan terus dituntut, khususnya melihat kepada beberapa negeri yang masih belum pun dibubarkan. Betul itu. Jadi kalau sudah janji, pastikan ditunaikan. Ini belum manifesto lagi. Masih terdapat 6 negeri yang masih berbaki, belum dibubarkan lagi katanya. Tambahnya, saya dan kepimpinan wanita Barisan Nasional akan terus tuntut supaya lebih ramai calon-calon wanita dapat diketengahkan dalam 6 pilihan raya negeri yang akan diadakan pada masa akan datang, katanya dalam satu kenyataan pada Khamis. Ujarnya lagi, pihaknya akan memastikan hasrat itu mampu dicapai selari dengan kehendak parti sebelum ini yang ingin menonjolkan lebih ramai golongan wanita. Alih-alih semua janji tidak ditepati. Aduh, patutlah kecewa betul Barisan Nasional. Ini pasti akan menjadi satu senjata yang akan dipakai oleh pembangkang ataupun lawan kepada Barisan Nasional. Mereka akan kata kalau dalam parti sendiri pun tidak dapat ditepati, apalagi dengan manifesto. Itu akan menjadi senjata nanti tu. Bahaya jugalah. Sebelum ini majoriti pimpinan parti politik telah meletakkan komitmen untuk memberi laluan lebih ramai calon golongan wanita untuk berada di pentas PRU 15. Perkara itu sebelum ini turut juga disuarakan oleh penyandang Parlimen Kuala Kangsar, iaitu Datuk Mastura Muhammad Yazid, yang tidak berpuas hati mengenai kuota calon daripada pergerakan wanita UMNO. Mastura antara beberapa nama dalam kabinet kerajaan yang telah digugurkan sebagai calon PRU 15 sejurus selepas pengumuman calon BN yang bakal bertanding pada PRU 15. Jadi nampaknya bukan saja tidak ditepati, tapi ada juga orang besar wanita dalam UMNO BN yang turut digugurkan. Salah seorang daripadanya ialah Datuk Mastura Muhammad Yazid, yang juga adalah penyandang bagi Parlimen Kuala Kangsar. Kenapa dia digugurkan tidak pastilah apa penyebabnya, tapi memang betul daripada astroawani.com ini dilaporkan PRU 15 wanita BN kecewa parti tidak tepati janji. Ini Zahid Hamidi dan MIC, Presiden MIC, Presiden MCA dan siapa saja yang masih berada dalam Barisan Nasional kena jawab benda ni dengan serius. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Agaknya ini berita buruk untuk Barisan Nasional. Mereka dikatakan sekarang ini ketinggalan daripada Pakatan Harapan. Ada satu kajian yang telah dibuat oleh Merdeka Center. Satu kajian yang dibuat secara bebas oleh Merdeka Center. Dan ini adalah keputusannya. Kajian mendapati Barisan Nasional hanya mengikuti rapat Pakatan Harapan dari segi kecenderungan pengundi. Itu bermaksud Barisan Nasional berada di belakang. Mereka mengikuti rapat. Maksudnya
mereka di belakang Pakatan Harapan. Nah, di belakang Pakatan Harapan. BN mengekori rapat pesaingnya Pakatan Harapan PH, yaitu di tempat kedua daripada segi kecenderungan pengundi. Dari segi kecenderungan pengundi, bagi pilihan raya umum PRU 15 berdasarkan tinjauan yang dilakukan oleh Merdeka Center. Tinjauan yang dijalankan dalam kalangan 1,209 pengundi yang berusia 18 tahun mendapati 26% responden cenderung memilih Pakatan Harapan berbanding 24% memilih Barisan Nasional, diikuti Perikatan Nasional sebanyak 13%. Bagaimanapun, mereka yang mengatakan tidak mempunyai kecenderungan atau tidak pasti siapa yang akan mereka undi merupakan kumpulan terbesar dengan 31%. Nah, nampaknya pengundi 18 tahun atau undi 18 yang baru saja otomatik ini memang mereka sekarang bingung. Tidak tahu siapa diundi sebab belum dorang ini macam kertas putih. Jadi siapa yang baik sama diorang memang diorang undi. Tadi saya gunting rambut, ini baru gunting rambut. Tukang gunting rambut saya adalah undi 18. Maksudnya beliau baru saja dicalonkan pula. Beliau baru saja didaftarkan sebagai pengundi secara otomatik. Maka malah dia tanya kepada saya bagaimana untuk pergi mengundi dan sebagainya. Jadi saya pun tanya dia, apakah pendapat kamu dengan PRU kali ini? Ada sesiapa yang di dalam fikiran kamu atau sebagainya? Dan dia menjawab, tidak ada, tidak tahu, tiada pengalaman, dan dia tidak kenal pun dengan banyak ahli politik Malaysia. Malah dia tidak tahu pun apa perjalanan politik di dalam Malaysia. Malah dia tidak tahu pun parti-parti politik yang ada dalam Malaysia. Inilah undi 18. Undi 18 bagaikan kertas yang betul-betul putih. Apa saja yang dimasukkan ke dalam mereka akan berkembang membiak besar. Jadi satu saja saya nasihat kepada dia lah. Saya kata kepada dia, pastikan apa yang kamu pilih ini adalah yang terbaik. Kerana undi ini adalah undi pertama kamu. Sekiranya kamu mau negara Malaysia bebas daripada rasuah, kamu undilah parti yang kamu rasa boleh membebaskan Malaysia dari rasuah, saya kata. Kalau kamu mau negara Malaysia sekali lagi berada di kebenaran yang sentiasa adil, tidak ada diskriminasi dan sebagainya, kamu pilihlah parti yang kamu rasa boleh membawa Malaysia di sana, saya kata. Sebab undi kamu hari ini, saya kata, akan menyebabkan konsekuensi akibat nanti ialah anak-anak kamu, ialah cucu-cucu kamu. Kalau hari ini kamu memilih parti yang membawa Malaysia kepada rasuah dan sebagainya, itu akan menyebabkan anak-anak kamu akan makan rasuah. Sekali lagi, saya kata begitulah. Jadi kalau kamu mau negara kita tidak ada diskriminasi dan sebagainya, saya kata semuanya adil, sama dan sebagainya, maka pilihlah parti politik yang betul-betul, saya kata. Kalau tidak, kalau silap pilih, nanti negara kita akan jadi negara yang penuh dengan diskriminasi. Saya kata begitulah. Jadi dia tanya parti mana? Saya kata tidak tahu. Saya tidak beritahu, saya tidak berikan spesifik parti apa, kerana itu hak masing-masing, penilaian masing-masing. Okey. So inilah undi 18, sangat-sangat penting. Saya pun berharap supaya orang-orang politik, calon-calon memberikan tumpuan kepada undi 18 ini juga. Sebab mereka ini banyak tahu, sangat-sangat banyak. 4% enggan menjawab soalan tinjauan, manakala 2% lagi berkata mereka akan mengundi Gerakan Tanah Air GTA atau parti lain. Tinjauan tersebut dilakukan selepas Parlimen dibubarkan antara 19 dan 28 Oktober. Bagi kecenderungan pengundi mengikut kaum, majoriti pengundi Melayu 32% memilih Barisan Nasional. Diikuti 29% mengatakan mereka tidak mempunyai kecenderungan atau tidak pasti. Kira-kira 20% memilih Perikatan Nasional, manakala Pakatan Harapan hanya kira-kira 13% sokongan. Oleh itu masih ada peluang 29% undi Melayu yang belum membuat keputusan, kata tinjauan itu. Okey. So itulah yang betul berlaku. Dan terakhir daripada saya harap semua rakyat Malaysia pergi mengundi ramai-ramai. Kita jumpa lagi.